Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kata 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Lisensi. Pengenalan pangkalan data utama padu selaras dengan pendekatan transformasi digital negara. Perdana Menteri berkata ia pada masa sama beri jaminan setiap kemudahan kerajaan akan dinikmati penerima yang berhak. Sistem padu dibuka secara rasmi semalam sehingga 31 Mac 2024. Menteri Komunikasi yakin pelaksanaan sistem padu sebagai pengubah keadaan akan menjadi anjakan budaya dalam rangka dasar kerajaan. Dia seru rakyat perlu memanfaatkan platform yang disediakan tanpa ragu dengan tahap keselamatan dan data peribadi masing-masing. Lesen kenderaan motor dan lesen memandu boleh diperbarui melalui aplikasi MyJPJ bermula 1 Februari ini. Tujuannya bagi memudahkan orang awam untuk mendapatkan perkhidmatan JPJ secara digital. Manakala bagi menggalakkan penggunaan lesen memandu digital ELMM, pengguna akan menikmati rebat sebanyak RM5 semasa pembaharuan. Sejak 11 November sehingga semalam, 133 sekolah rendah, 23 sekolah menengah dan 1 pusat pemata terjejas banjir. Dalam tempoh itu juga 207 institusi pendidikan telah dijadikan PPS iaitu 173 sekolah rendah, 33 sekolah menengah dan sebuah kolej vokasional. Sekolah-sekolah terlibat telah beroperasi seperti biasa dan akan menerima bantuan RM2,000 daripada rakan sinerginya Yayasan Guru Tun Hussein On. Sesi persekolahan bagi 595 buah sekolah menengah dan rendah di Kelantan beroperasi seperti biasa semalam. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pejabat Pendidikan Daerah pada hari pertama di beberapa buah sekolah yang terkesan banjir terutamanya di Pasir Mas dan Tumpat didapati berjalan lancar. Lebih 295,393 pelajar di seluruh Kelantan telah memulakan sesi persekolahan. Jabatan Kerja Raya JKR Kelantan akan membina jambatan panel keluli bermodular atau Belly Bridge di Jalan Kampung Sungai Sam Jeli berhampiran Kampung Kubur Datu di Jeli yang terjejas akibat lubang benam. Kerja-kerja pemasangan jambatan itu dijangka siap sepenuhnya pada Rabu melibatkan 30 kaki tangan JKR dari Kelantan, Pahang serta Perak yang pakar dalam pemasangannya. Dua keluarga di Felda Neram 2 Cenih berdepan detik cemas apabila tanah di belakang rumah mereka runtuh secara tiba-tiba. Kejadian mengakibatkan kediaman salah seorang mangsa rosak 80%. Kejadian itu mengakibatkan mangsa kerugian lebih RM50,000 termasuk kerosakan rumah, perabot dan peralatan elektrik. 4,893 hektar kawasan pertanian terjejas akibat banjir. Nilai kerosakan dianggarkan berjumlah RM23 juta. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jumlah itu melibatkan 2,269 petani di 3 buah negeri. Pelbagai pihak turun padang membantu penduduk di kawasan terlibat dalam operasi pasca banjir. Di Kelantan, lebih 30 ahli UMNO bahagian Tumpat bergotong royong dengan menumpukan pembersihan masjid-masjid yang dipenuhi lumpur tebal serta sisa sampah. Misi juga diteruskan ke kampung-kampung sekitar di kawasan Tumpat. Siasatan terhadap kes pembunuhan kanak-kanak autisma Zain Ryan Abdul Matin tidak akan dihentikan. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan memberi jaminan tentang perkara itu meskipun tiada petunjuk baru ditemukan setakat ini. Susulan insiden tembakan di sebuah kedai kopi di Sibu, 1 pasukan penyiasat khas akan dibentuk. Ketua Polis Daerah Sibu berkata, 5 daripada 6 mangsa dalam kejadian tersebut mempunyai rekod jenayah lampau. 3 mangsa yang cedera kini masih menerima rawatan di hospital dan dalam keadaan stabil. Kerajaan disaran memperkasakan penggunaan teknologi bagi memantau dan mengawal permasalahan dadah. Menurut Ketua Pengarah AADK, anggota sindiket kini lebih licik dan bergerak seiring teknologi semasa dalam kegiatan mereka. Ia termasuk penggunaan teknologi AI dan pencetakan 3D untuk pembekalan dadah secara meluas dan sukar dikesan. ADK menyasarkan penurunan kadar penagihan dadah dan peningkatan kepulihan penagih sehingga 80% menjelang 2025. Ketua Pengarahnya berkata, ia merupakan 2 KPI bagi mengukur kejayaan pelan strategik AADK.
Beliau juga menyahut seruan Menteri Dalam Negeri supaya AADK mencapai 75% bagi kadar kepulihan klien pada tahun ini. Taktik sindiket sembunyikan stok dadah dalam tayar ganti kenderaan berjaya dibongkar Polis Kedah. Serbuan dilakukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Kedah di Air Hitam 28 Disember lalu. Hasil pemeriksaan menemukan 10 bungkusan plastik berwarna hijau mengandungi syabu bernilai RM349,800. 9 warga asing termasuk seorang majikan warga tempatan ditahan di 2 premis berlainan di Johor Bahru, dipercayai bekerja di pusat urut tanpa permit yang sah. Kesemua warga asing tersebut ditahan kerana menyalahgunakan pas lawatan sosial dan pas lawatan kerja sementara serta tinggal lebih masa di negara ini. 7 individu diberkas dalam 2 serbuan serentak dipercayai melakukan aktiviti perjudian dalam talian dan loteri haram. Ketua Polis Kedah berkata, polis berjaya menangkap 5 lelaki berusia 21 hingga 62 tahun di kawasan Taman Mutiara Sungai Kop Kulim, Kedah. Sementara itu, dalam serbuan kedua, 2 lelaki warga tempatan berusia 19 dan 38 tahun ditahan di sebuah premis di Taman Mutiara. Seorang lelaki ditemukan rentung dalam kebakaran sebuah kereta di Jalan Batu 23, Jalan Pahang Tapah. Pengarah JBPM Perak berkata, ketika kejadian, mangsa berada di bahagian belakang kereta jenis Proton Saga yang musnah terbakar 50%. Punca kejadian masih dalam siasatan. Seorang lelaki kerugian RM29,000 gara-gara ditipu seorang janda dalam urus niaga menerusi satu aplikasi. Mangsa terpedaya menerusi 3 transaksi ke 3 akaun berbeza selepas untung RM250 dalam urus niaga barang kemas diperkenal janda terbabit. Untung yang diharap berkecai kerana akaun berkenaan dibeku dan mangsa gagal mendapat wangnya kembali. Perdana Menteri beri jaminan pelaksanaan skim upah yang lebih adil dan munasabah untuk penjawat awam akan disegera. Skim itu tidak dapat dilaksanakan tahun lepas disebabkan kedudukan kewangan negara ketika itu selain mewarisi hutang yang tinggi. 14 Julai tahun lepas, Kerajaan Umum pelaksanaan kajian semula sistem saraan perkhidmatan awam yang ambil kira peningkatan kos sara hidup selain semakan gaji tidak pernah dibuat sejak 2012. Sistem padu akan membantu kerajaan menyediakan pengukuran kedudukan sosioekonomi rakyat dengan lebih tepat. Menteri Ekonomi berkata, kaedah ini mengambil kira jumlah tanggungan dan bilangan isi rumah, kos sara hidup mengikut lokasi, jarak ke tempat kerja serta pemilikan aset seperti rumah, kenderaan dan juga tanah. Ekspor pembuatan makanan Malaysia mencatat nilai RM751.25 juta atau 9.5% daripada jumlah ekspor ke Arab Saudi pada 2022. Ia meliputi pelbagai jenis produk makanan seperti bahan asas, sos dan minuman. Matrik mempelawa lebih banyak syarikat Malaysia untuk meneroka peluang dalam perkhidmatan makanan khusus kepada sektor haji dan umrah di Arab Saudi. Akhir dagangan 2023 menyaksikan indeks FBM KLCI Bursa Malaysia ditutup pada 1,454.66 mata. Kaunter yang mencatatkan keuntungan termasuklah pembinaan, pengangkutan dan utiliti. Manakala antara kaunter rugi termasuk telekomunikasi, konsumer dan tenaga. Firma penyelidikan pasaran Rakuten Trade melaporkan pergerakan pelabur awal tahun 2024 akan dipengaruhi keputusan Visa Persekutuan Amerika Syarikat berkaitan kadar faedah. Perkembangan gempa bumi di Jepun. Jumlah kematian di wilayah Ishikawa kini meningkat kepada 55 orang. Beberapa orang dilaporkan cedera di wilayah Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama dan Gifu. Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida memberitahu usaha menghantar bantuan berdepan kesukaran akibat jalan raya yang terhalang. Sementara itu, Kishida berkata gerakan mencari dan menyelamat berdepan cabaran berikutan kerosakan besar lokasi terjejas gempa. Ribuan askar, anggota bomba dan polis dari seluruh Jepun sudah dikerahkan membantu gerakan tersebut. Menurutnya, kira-kira 33,000 isi rumah masih terputus bekalan elektrik, manakala kebanyakan kawasan utara Noto turut terputus bekalan air.
Dalam perkembangan sama, lebih 100 buah bangunan dan kediaman di Bandar Wajima Ishikawa musnah susulan kebakaran besar selepas gempa bermagnitud 7.6 melanda wilayah itu. Kebanyakan kawasan kebakaran berjaya dipadamkan, namun masih kelihatan kepulan asap putih dan bara api di beberapa kawasan. Sebuah pesawat Japan Airlines dilaporkan terbakar di lapangan terbang Haneda di Tokyo. Pesawat 516 terbabit dalam perjalanan dari lapangan terbang New Chitose menuju ke lapangan terbang Haneda. Semua 379 penumpang dan kru yang berada di dalam penerbangan itu berjaya dikeluarkan dengan selamat. Ini pula perkembangan konflik Palestin-Israel. Angka kematian rakyat Palestin terus meningkat kepada 21,978 orang dan kebanyakannya wanita dan kanak-kanak, manakala 57,697 lagi cedera. Kementerian Pendidikan Palestin pula melaporkan 4,119 pelajar sekolah di Palestin terbunuh selain 221 guru dan kaki tangan pendidikan turut terkorban. Kira-kira 10,000 pesakit kanser di Gaza terputus bekalan ubat. Ini selepas Hospital Persahabatan Turki Palestin yang memberi rawatan itu terpaksa menghentikan operasi akibat dibom rejim Israel. Pengarah hospital Dr. Subi Skaik menggesa negara-negara luar membantu memulihkan hospital itu dan menyifatkannya sebagai tempat pelindungan tunggal bagi pesakit kanser di Gaza. Polis Turki menahan 33 orang disyaki perisik Mossad Israel dan menyasarkan warga asing yang tinggal di negara itu. Bulan lalu, pegawai Turki memberi amaran kepada Israel mengenai akibat serius jika ia cuba memburu anggota pejuang Hamas yang tinggal di luar wilayah Palestin dan Turki. Perang Rusia-Ukraine, seorang terbunuh manakala sekurang-kurangnya 33 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran ke atas Kiev. Datuk Bandar Kiev, Vitali Klitschko berkata, mangsa yang terbunuh melibatkan seorang wanita warga emas. Rusia telah meningkatkan serangan udara ke atas Ukraine dalam tempoh Tahun Baru dan melakukan serangan udara terbesar serta membunuh sekurang-kurangnya 39 orang. Sementara itu, sekurang-kurangnya 9,152 orang awam, termasuk 233 kanak-kanak terbunuh dan 13,530 lagi cedera di Donetsk sejak Mei 2014. Menurut laporan, sejak 17 Februari 2022, seramai 4,778 orang awam terbunuh, termasuk 142 kanak-kanak. Manakala sejak Februari 2022 pula, lebih 3,300 kemudahan infrastruktur awam dilaporkan rosak, termasuk 193 kemudahan perubatan dan 674 institusi pendidikan. Thailand dan China mengecualikan keperluan visa secara kekal bagi rakyat masing-masing mulai Mac. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin. Thailand pada September mengetepikan syarat visa untuk kemasukan pelancong Cina sehingga Februari tahun ini. Jelas Srettha, langkah ini mampu meningkatkan hubungan kedua-dua negara. Baik, saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Azamli Husin, Malaysia Medadi, tekad perpaduan, penuhi harapan.